Okay, now, mencapai 10 A+ dalam SPM ni, dia cerita yang agak panjang. Okay, macam mana dapat 10 A+ dulu waktu sekolah, cerita dia panjang. Tetapi saya boleh ringkaskan sikit macam mana dan apa perjalanan atau resepilah kita panggil untuk dapat 10 A+. Resepi ni bukan resepi saya seorang. Ini adalah resepi yang saya tanya ramai gila orang dekat luar sana yang dapat 10 A+ juga. Okey, dan rata-rata akan memberi jawapan yang sama. Okey, jawapan yang sama, cara belajar yang lebih kurang sama. Okey, pertama, untuk mencapai 10 A+, secara general dia adalah kita kena ada matlamat lah. Matlamat ataupun dalam kepala otak kita ni, dia mesti ada gambaran yang kita boleh dapat result ni, kita fikir hari-hari, kita boleh dapat benda ni. Itu yang pertama. Okey, mesti ada goal yang sangat kuat. Okay, student, korang kena ada goal yang kuat. Okay, yang kuat. Goal yang very very strong to get this one. Allah cikgu, tak nak lah cikgu. Saya nak biasa-biasa je, nak lulus je. Kalau you fikir nak lulus je, memang you akan lulus je lah. Okay. Oh cikgu, saya tak nak letak expectation yang tinggi. Nanti saya kecewa, saya down. Kena dengar ni baik-baik. Okay. Majoriti orang yang berjaya, mereka ada goal yang kuat dan desire yang strong to get what they want. Our brain can achieve what we believe. Faham tak? Kita hanya boleh dapat capai apa yang kita fikir kita boleh dapat. Faham Kalau kita daripada dulu fikir, oh aku boleh dapat A+, aku boleh dapat A+, insya-Allah kita punya badan ni pun akan follow sekali otak dan minda kita. So mesti ada goal yang kuat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada goal yang kuat, kita kena ada ikhtiar. Okey, apa ikhtiar yang kita boleh buat untuk dapatkan 10 A+ ni? Okey, pertama sekali, okey, ikhtiar yang korang boleh buat adalah pertama, siapa yang tak baca buku yang tak ada buku, yang tak membeli buku rujukan lagi, boleh pergi beli buku. Okey, beli buku rujukan. Okey, kalau tak ada buku rujukan, pergilah library cari buku rujukan. Kan kalau tak ada duit untuk membelinya. Buku rujukan very important. Siapa tak membaca buku, siapa yang tak buat latihan daripada buku rujukan ni, dia akan berpusing-pusing dalam dia punya kegagalan. Dia akan berpusing-pusing dalam dia punya grade markah dia tu. Ingat, markah kita ni sama sebab level kita sama. Nak naik level, kena baca buku rujukan. Nak baca apa cikgu? Okay, bacalah dia punya konsep, dia punya example. Baca dulu. Cikgu, saya malas lah nak baca konsep, baca example dia. Kalau malas, tak boleh buat apa lah. Faham tak? Kalau malas, tak boleh buat apa. Kau ada tak sampai situ je lah. Kan? Tahap kau begitu je lah. Kita akan bodoh selamanya kalau kita tidak belajar. Okay? So, pertama adalah konsep dan example very important. Example ni is semua example tau. Dia bukan sekadar example baca biasa-biasa. Bukan. Okay, beli buku rujukan yang tebal tu yang tebal. Bukan yang nipis. Yang tebal tu yang ada kat kedai buku. Pergilah kedai buku Pustaka Rakyat. Pustaka Rakyat ada kat Putrajaya, ada kat KL. Pergi beli buku rujukan yang tebal tu. Okay, contohnya Sasbadi Masterclass. Kan dia ada. Pergi beli buku rujukan untuk semua subjek. Semua subjek. Serius. Kalau tak ada duit, pergi library lah. Library mesti ada punya. Boleh pinjam daripada library sekolah. Tu yang pertama. Kalau malas tak boleh buat apa, kat situ je lah tahap kita. Dia tak ada magic nak dapat 10 A+ ni. Okay, itu yang pertama lah yang majoriti budak-budak A+ ada, iaitu buku rujukan. Yang kedua, diorang mesti ada buku latihan. Ni kena ikut resepi diorang ni. Macam kita nak masak cucur udang, kan kenalah ada resepi cucur udang. Baru kita boleh masak cucur udang. Sama macam nak dapat 10 A+, mesti ada resepi dia. Jadi resepi yang kedua adalah kita kena ada buku latihan. Buku latihan gang, kita kena buat semua yang ada. Yes, kena buat semua yang ada di kedai buku. Kalau boleh lah kan. Macam tak logik je cikgu nak ambilkan semua yang dekat kedai buku. Yes, kebanyakan budak-budak yang dapat A+ ni, dia memang banyak buat buku latihan. Okay, kalau ada 5 buku latihan dekat dalam buku dekat kedai buku tu, 5 tu dia akan buat. Serius. Okay, dia ada teknik dia lah macam dia nak buat latihan tu cepat. Salah satunya adalah kita kena kaji skema jawapan. Kaji skema jawapan, gang. Bila korang kaji skema jawapan, okay, secara tidak langsung, korang boleh tahu dia punya skema ni dapat kat mana.
Yes, kadang-kadang ada orang cakap, "Cikgu, mana ada, mana boleh kerja skema jawapan, ini tak adil kan, ini bukan pembelajaran yang betul. Kaji skema jawapan kan, kita menghasilkan student yang menghafal, bukannya yang memaham." Okey, dia bukan macam tu. Sebab tu saya cadangkan buku rujukan. Buku rujukan ni penting supaya kita faham. Nak uji pemahaman kita, kita buat latihan. Okey, dan latihan kita ini mestilah selari dengan skema jawapan kerana itulah yang ada dalam exam. Okey, kita kaji skema jawapan, especially kertas 2. Kertas 2 kan dia kan kena main dengan soalan subjektif kan, kena isi kan. Jadi kertas 2 tu memang kena kaji skema jawapan. Biologi, fizik, kimia, admin wajib kaji skema jawapan dia orang. Kan, supaya kita boleh tahu apa yang betul, apa yang salah. Okey, kena buat, kalau tak buat memang takkan dapat A+. Nak dapat A+, ada satu lagi benda yang ramai orang terlepas pandang, iaitu diorang tidak buat past year exam. Okey, past year exam ni dia terbahagi pada 2. Past year exam terbahagi kepada 2. Satu yang trial punya version, satu lagi yang sebenar punya. Okay, yang trial punya boleh dapat daripada website. Dia Google je, tulis trial 2021 ADMAT. Dia akan keluar lah. Kan 2021 lah saya suggest. Dia ada yang 2020 punya, 2019 punya, 2018 lagi banyak you buat lagi bagus. Tetapi 2021 dululah. Kita nak tengok soalan-soalan yang trending yang sekarang ni apa, so kita kena buat pasal exam. Okey, yang sebenar pula kena beli buku sebab usually yang sebenar ni dia dibukukan. Okey, ada dalam buku Pustaka Rakyat, kedai buku Pustaka Rakyat. Pustaka Rakyat, dia ada jual. Okey, kedai buku yang SPM sebenar. Jadi ini adalah 3 langkah dalam resepi nak mencapai 10 A+ dalam SPM. Tak ramai orang yang berjaya buatlah sampai habis. Majoriti orang akan stuck sampai bagi siapkan homework, siapkan modul yang cikgu bagi. Korang fikirlah sikit. Kalau korang buat modul yang cikgu bagi sahaja, modul tu diberi pada semua orang. So logiknya semua orang dalam sekolah patutnya dapat A. Tapi kenapa hanya seketul-seketul je yang dapat A kan dalam sekolah kita kan? Kan Waimar 10 A+. Kerana budak-budak A+ ni dia orang buat something secara intensif. Dia mesti agresif tau. Dia dia kena buat semua buku latihan dalam kedai buku, semua pasal exam yang ada dalam internet, dia buat semua sehingga kan tiada satu soalan pun yang diorang tidak boleh jawab. Okey, buat soalan sampai tak ada soalan yang kau tak boleh jawab. Itu kita punya KPI untuk dapat 10 A+.